Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan iaitu menyingkap isu-isu kontemporari dalam pendidikan dan falsafah di bawah tajuk ekonomi. Jadi kita sedia maklum bahawa isu ekonomi ini merupakan satu benda yang penting lebih-lebih lagi dalam pendidikan, di mana ia melibatkan pertimbangan bagaimana faktor ekonomi ini mempengaruhi akses kualiti dan matlamat pendidikan. Jadi ia banyak persoalan-persoalan tentang ekonomi ini yang memberi kesan terhadap masyarakat dan juga individu. Jadi untuk isu-isu ekonomi yang pertama yang akan saya bentangkan iaitu akses dan keterjangkauan. Apa persoalan yang terdapat di dalam isu ini? Iaitu yang pertama, bagaimanakah faktor ekonomi mempengaruhi kebolehcapaian pendidikan? Kita sedia maklum bahawa apabila ekonomi negara kita berada dalam keadaan yang kukul atau mampat, kos untuk membiayai sesuatu pendidikan itu akan menjadi lebih murah dan ia kebolehcapaian semua penduduk di dalam Malaysia ini untuk masuk dalam bidang pendidikan ini akan lebih mudah. Iaitu kita lihat untuk masyarakat yang berada dalam taraf hidup yang rendah, mereka sukar untuk menyertai bidang pendidikan ini kerana kos yang tinggi. Jadi umum mengetahui bahawa apabila kos itu rendah, kos pembiayaan pendidikan itu rendah, maka masyarakat kita, semua masyarakat boleh menyertai pendidikan itu dan ia lebih berkualiti. Okay, seterusnya saya akan berbincangan mengenai isu yang terdapat dalam ekonomi. Kita lihat pendidikan sebagai sebuah pelaburan. Okey, bagaimana masyarakat melihat pendidikan dalam kanta pendidikan, dalam kanta ekonomi. Maksudnya adakah pendidikan ini adakah ekonomi ini dia akan mempengaruhi dalam program pendidikan ataupun kos pengajian yang terdapat di dalam universiti? Adakah kos pengajian itu dia akan boleh ditambah menjadi lebih banyak ataupun sebaliknya? Bila kos yang terdapat di dalam pendidikan itu berada semakin menjadi lebih banyak, jadi dia akan menyebabkan lebih banyak sektor ataupun peluang pekerjaan yang terdapat di dalam bidang ekonomi. Dan seterusnya, adakah pendidikan masih dianggap sebagai sebuah nilai intrinsik? Maksudnya pendidikan ini dia hanya dengan nilainya yang tersendiri, dia tidak boleh dicampur adukkan dengan nilai luar iaitu ekonomi. Dia boleh berdiri dengan sendirinya ataupun dia perlu kepada nilai yang lain, nilai tambahan iaitu nilai ekonomi. Seterusnya, kita lihat pula kepada pensiasatan pendidikan. Jadi, bagaimana peranan sektor swasta dalam pendidikan dan apakah dia boleh mempengaruhi keadilan dan kesesamaan? Maksudnya jika kita tukar sektor pendidikan ini yang diambil alih oleh sektor swasta, adakah dia boleh mengekalkan keadilan dan kesesamaan yang terdapat dalam pendidikan? Adakah dia masih lagi memberikan hak yang sama rata kepada bumi putera, kepada kaum-kaum yang terdapat di Malaysia, ataupun yang berlaku adalah sebaliknya? Dan bolehkah pensiasatan pendidikan ini dia meningkatkan ataupun dia mengurangkan kebolehcapaian kualiti pendidikan? Maksudnya bila kita tukar pendidikan ini diambil alih oleh pihak yang lain, adakah dia mampu menambah baik ataupun menaik taraf sistem pendidikan yang ada, ataupun yang berlaku adalah di sebaliknya? Okey, baiklah, bagi isu yang keempat iaitu keupayaan pasaran buruh. Okey, mengenai persoalan selalunya apabila dikaitkan dengan ekonomi dengan ke dalam sistem pendidikan, keupayaan pasaran buruh inilah menjadi isu pertama, iaitu kerana semua graduan yang lahir daripada universiti, yang baru keluar daripada universiti ingin bekerja. Jadi sejauh manakah matlamat pendidikan ini dipandu oleh keperluan pasaran buruh? Okey, sejauh mana? Kita dapat lihat bahawa, saya beri satu contoh, kebanyakan institusi pendidikan mewujudkan satu-satu bidang tu ataupun membuat satu khusus itu untuk memenuhi sektor-sektor pekerjaan yang sedang berkembang seperti dalam teknologi hijau, persostaan, syarikat swasta dan ekonomi yang lain.
Okey, yang kedua, adakah pendidikan menjurus kepada melahirkan yang sedia bekerja, graduan yang sedia bekerja? Ya, betul. Sebab apa? Sebab kita dapat lihat kerajaan telah mewujudkan satu program, iaitu program teknikal ataupun kolej vocasional yang lebih mempraktikkan kemahiran skill praktikal dan soft skill. Soft skill ni lah yang akan diterapkan semasa kita ingin bekerja dan seterusnya dapat mengisi keperluan buruh-buruh itu. Okey. Jadi itu saja Jadi daripada sudah daripada kami. Sekian, Terima kasih.